Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah, apa khabar hari ni? Okey, jadi Ustazah harap kita boleh teruskan pembelajaran secara atas talian untuk pelajaran sirah tahun 1 mengenai peristiwa tentera bergajah. Ustazah yakin kamu semua dah belajar di dalam kelas mengenai peristiwa tentera bergajah. Tapi hari ini Ustazah nak ulang kaji sedikit mengenai peristiwa ini. Masih ingat lagi tak? Apa dia peristiwa tentera bergajah? Tak apa, tak ingat, kita akan ulang sikit. Okay. Sebelum tu kita tengok surah Al-Fil. Peristiwa ini dirakamkan di dalam surah Al-Fil yang mengandungi 5 ayat. Okay. Kita dengarkan. Kita belajar, kita dah dengar bacaan surah Al-Fil sebentar tadi. Jadi kita tengok maksudnya. Ayat yang pertama, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Okay, ayat yang kedua, ini alam yaja'an. Bukankah dia telah jadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia? Ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka, dia ni ialah Allah, burung yang berbondong-bondong. Ramai, burung yang banyak. Yang keempat, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Dan ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Macam mana daun-daun yang dimakan ulat ni? Berlobang-lobang, rosak, teruk. Okay, jadi kita tengok sikit, inilah gambaran tentera bergajah. Okay. Apa dia tu tentera bergajah tu? Okey. Jadi kita tengok dulu catatan ni. Apa dia tentera bergajah? Tengok yang pertama, bila berlakunya peristiwa serangan tentera bergajah ni? Agak-agaknya bila tu? Okey. Peristiwa ini berlaku pada tahun yang sama sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Tahun itu dinamakan tahun gajah. Nabi Muhammad kita lahir tahun gajah. Sebab apa nama tahun gajah? Sebab tahun itu tentera bergajah menyerang Mekah. Okay. Yang kedua, siapakah tentera bergajah ni? Siapa tentera bergajah ni? Gajah-gajah yang ramai je ke? Gajah ni ke jadi tentera? Tak. Tentera bergajah ini ialah pasukan tentera yang menunggang gajah dari Yaman menuju ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Dia punya tujuan untuk runtuhkan Kaabah. Kenapa nak runtuhkan Kaabah? Okey, kenapa guna gajah dalam serangan ni? Sebab raja yang memerintah kumpulan tentera pada ketika itu, tentera bergajah ni, yakin bahawa gajah ini ialah haiwan yang paling kuat, paling besar. Jadi dia pilih gajah untuk jadi binatang tunggangan untuk menakutkan pihak musuh, untuk menghancurkan kota Mekah. Sebab gajah kan kuat. Okey, seterusnya yang ketiga, tengok poin yang ketiga, siapa ketua tentera bergajah ni? Kalau kita dalam satu pasukan, mesti ada ketua, betul? Kalau dalam kelas, mesti ada ketua kelas. Kalau dalam kumpulan, mesti ada ketua kumpulan. Macam dalam tentera, ada ketua tentera bergajah. Okey, jadi siapa ketua dia? Siapa yang dia punya kepala yang mengetuai tentera ni? Nama dia ialah Abrahah. Sebut Abrahah. Abrahah yang pada ketika itu merupakan Raja Yaman. Dia ni sangat bengis, sangat sukakan kemasyhuran macam tu. Jadi dia dah bina sebuah gereja besar di Yaman untuk gantikan Kaabah. Sebab dia tengok Kaabah ni selalu dikunjungi oleh umat Islam khususnya untuk menunaikan ibadah ataupun pada ketika itu, sebelum kenabian, pada ketika itu sebelum Rasulullah lahir, memang Kaabah menjadi tumpuan pusat kerana di situlah terletaknya kumpulan-kumpulan kabilah Arab yang kuat-kuat. Okay. Jadi seterusnya yang keempat, kenapa Abrahah ni mahu meruntuhkan Kaabah? Agak-agak anda semua, kenapalah Abrahah ni sangat
runtuhkan Kaabah tu. Kenapa tak biarkan je Kaabah tu? Kenapa nak runtuhkan? Biarkan je lah kan. Tak, dia ada sebab dia. Tengok, Abraha telah membina sebuah gereja. Saya cakap tadi dah bina sebuah gereja di Yaman untuk menggantikan Kaabah. Sebab dia nak masyhur, dia nak orang datang pula tempat dia. Janganlah pergi dekat Kaabah sana tu. Jangan pergi Mekah. Datanglah dekat Yaman ni. Aku dah bina sebuah gereja yang besar ni. Yang cantik ni. Datanglah kat sini. Dia nak orang datang tempat dia. Tapi ramai orang mengunjungi Kaabah tetapi tidak mengunjungi gerejanya. Tak datang pun ke Yaman tu. Orang lagi suka datang Kaabah. Lalu dia berasa dengki, lalu ingin memusnahkan Kaabah. Macam awak dengki dengan seseorang, awak dengki, awak nak rosakkan barang dia. Macam itulah Abraha. Tapi Abraha ni sangat kejam, dia nak runtuhkan Kaabah. Kaabah tu kan rumah Allah. Okey, seterusnya yang kelima, poin yang terakhir, berjaya ke tidak Abraha ni meruntuhkan Kaabah? Agak-agak awak semua berjaya ke tidak? Ia tidak berjaya. Kenapa tak berjaya? Jom kita baca. Dalam perjalanan menuju ke Mekah, Allah telah menghantar burung ababil untuk memusnahkan tentera bergajah. Burung-burung melontarkan batu-batu berapi ke arah tentera bergajah. Tentera bergajah musnah. Jadi ceritanya macam ni. Raja Abraha telah membawa gerombolan tentera bergajahnya menuju ke Mekah, daripada Yaman menuju ke Mekah sebab nak menyerang. Dalam perjalanan tu, sebelum sampai kota Mekah, dia dah serang, rompak rumah orang sana sini, rompak ternakan, kacau harta benda, musnahkan harta benda di sebelum sampai ke kota Mekah. Sebab dia ada tentera bergajah kan, jadi dia ni lah angkuh dan bangga, suka memusnahkan harta benda sekelilingnya tanpa pedulikan orang lain. Jadi sebelum sampai ke dalam kota Mekah tu, tenteranya jadi takut. Tiba-tiba jadi takut. Kita pelik lah kenapa haiwan yang begitu besar, begitu ganas, tiba-tiba takut. Jadi Abraha pun paksa juga gajah-gajahnya untuk masuk ke Mekah. Tak lama lepas tu Allah kirimkan, sebelum tu nak cakap, yang penduduk Mekah pada ketika itu rasa dah, sebab tak ada dia orang tak ada gajah seumpama Abraha. Gajah kan besar, jadi tak ada benteng pertahanan yang kuat untuk mempertahankan Kaabah. Jadi diorang ni berserah kepada Allah je lah yang mampu untuk jaga Kaabah. Jadi Allah pun hantar segerombolan burung-burung ababil, membawa batu-batu yang panas yang mengandungi api dan dilemparkan ke atas tentera bergajah. Jadi apa jadi dengan mereka? Mereka pun habis, hancur daging-daging mereka, bertebuk-tebuk lubang seumpama daun yang dimakan ulat, yang berlubang-lubang dimakan ulat. Raja Abraha sendiri badannya habis penuh dengan kesan batu-batu panas, dan akhirnya dalam perjalanan pulang dia mati. Jadilah itulah kisah ringkas mengenai tentera bergajah ataupun tentera Abraha. Saya harap para pelajar semua boleh faham mengenai peristiwa serangan tentera bergajah terhadap Mekah, dan kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.